Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu dan menyambung pengajian kita kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah taala. Walaupun secara online, insya-Allah kita dapat manfaatkan apa yang insya-Allah kita akan bincangkan sekejap lagi. Perbincangan kita pada malam ini adalah berkait dengan bayan ma 'ala al-mamduh. Qala al-musannif rahimallahu taala, bayan ma 'ala al-mamduh. Penjelasan apakah yang perlu dilakukan oleh orang yang dipuji. Kita masih lagi dalam bab bahaya lidah, iaitu memuji. Orang yang memuji, bahaya kepada orang yang memuji, bahaya kepada orang yang dipuji. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan bincangkan berkait dengan apa yang perlu dilakukan bila kita dipuji. Orang yang kena puji ni kena buat macam mana? Ada garis pandunya dalam Islam. I'lam anna 'ala al-mamduh an yakuna shadidal ihtiraz an afatil kibir wal ujub wa afatil fatur. Bahwasanya ketahuilah olehmu anna 'alal mamduh, bahwasanya wajiblah ke atas orang yang dipuji itu an yakuna shadidal ihtiraz, hendaklah dia sentiasa merasa apa? Shadidul ihtiraz, sangat menjaga, sangat mengawasi diri dia, hati dia, jiwa dia, an afatil kibir, daripada bahayanya takabur, datang perasaan sombong, datang perasaan bongkak angkuh bila mana kita dipuji. Wal ujub, dan juga ujub, merasa diri kita ni hebat berbanding dengan orang lain. Aku je yang boleh buat benda ni, orang lain semua tak reti, aku seorang je reti. Tu bab ilmu. Aku seorang je cantik, orang lain semua tak cantik. Aku seorang je handsome, orang lain semua tak handsome. Gitu. Bahkan rasa takabur. Jadi bila dipuji, itu antara bahaya yang akan datang kepada hati setiap dari kita. Tidak kira martabat, tidak kira pangkat, tidak kira umur, tidak kira usia. Bila mana dipuji, ini memang nalurinya akan datang begitu. Nafsu tu, dia datang begitu. Kita tak minta pun, kita tak pernah minta pun datang perasaan takabur, datang perasaan ujub, datang perasaan bangga diri, angkuh. Kita tak minta, kita tak order benda tu. Tu datang tanpa di order. Jadi dia datang. Aku akan rasa, aku rasa hebat, aku rasa aku ni, akulah. Ini semua sangat bahaya. Wa afatil al-fatur, maknanya selain daripada itu datang juga bahaya al-fatur, maknanya kelesuan. Maknanya aku dah hebat dah, so kelesuan. Apa jadi dia? Tak payahlah, dah okey dah ni, cukup dah ni, orang dah puji semua dah. Nampak? Kita dah berpuas hati atas kerja kita, lepas tu kita down. Dari segi productivity dia, dari segi kalau sikap kita, kalau orang puji kita ni rajin sembahyang, rajin qiyamul lail, lama-lama dulu qiyamul lail contohnya 4 rakaat, dia kurang jadi 2 rakaat, lama-lama tak qiyamul lail terus. Orang puji suara kita sedap, maka kita pun mengajilah, azanlah pada masa orang puji tu. Tapi bila ada orang je lah, bila tak ada orang kita pun tak mengaji, kita pun tak beramal ibadat. Maka di situlah jadi kurang productivity kita, jadi kelesuan. Itu antara keburukan dan juga bahayanya pujian tadi tu. Maka kita kena hati-hati. Kena syadidul ihtiraz, maknanya sangat mengawasi, sangat menjaga. Dulu kita baik, sebab tu kita kadang-kadang kita perasan nak
terperasan. Dulu kita rajin mengaji. Lama-lama kita rasa macam kita jadi malas. Tak tahu kenapa. Perasan. Dulu kita suka bersedekah. Suka bersedekah tu, sedekah ni. Tapi semenjak 2 menjak jadi kurang bersedekah. Kita pun tak tahu kenapa. Contoh lain, dulu kita suka solat berjamaah. Okey, kat rumah ke sekarang PKP ni memang kat rumah lah kan. Okey, kat rumah saja. Solat berjamaah. Tapi bila kita post dalam Facebook, orang puji, lama-lama tak buat dah. Contoh lain, kita dulu suka dengar kuliah online. Cari macam-macam kuliah online, online situ, online sini. Tapi semenjak kita post dalam Facebook, dalam Insta, dalam TikTok dan sebagainya, lepas tu orang duk puji-puji, lama-lama kita pun dah tak dengar dah. Dulu kita dengar berjemaah dengan anak kita, isteri kita sekali menghadap depan TV. Semangatlah. Kalau anak malas pun kita paksa dia, suruh dia duduk depan TV juga antara maghrib dengan isyak. TV tu bukan tengok TV. TV tu kita tengok kuliah online, dipancarkan ke TV, LCD dan sebagainya. Zaman canggih kan. Zaman canggih ni telefon pun boleh pancar ke TV. Mirroring dia panggil kan. Pancar ke TV direct. Mana tak ada kabel, wireless. Kan? Dulu duduk ramai-ramai duduk depan TV. Kalau ada bibik pun sekali join. Tapi tiba-tiba lama-lama tak ada dah benda tu. Sebenarnya ini adalah berpunca daripada sebab salah satu lah, bukan semua. Salah satu puncanya adalah bila mana kita dipuji. Jadi di sini panggil al-fatur. Maknanya kita jadi slow selepas dipuji. Okey. Wala yanju minhu, dan tidak akan berjaya orang daripada datangnya perasaan macam tu. Tak order tadi. Tak order tu. Perasaan riya, takabur, ujub. Benda tu kita tak order, tapi tak berjaya. Orang tak berjaya melepasi godaan pujian tadi tu illa bi an ya'rifa nafsahu. Melainkan apa, macam mana orang yang berjaya? Orang yang berjaya mengatasi daripada bahaya kepujian tadi tu, dia dipuji dia tak takabur, dia dipuji dia tak sombong, dia tak ujub, dia tak kata akulah yang terbaik, dia tak rasa bangga langsung pun. Bahkan dia tidak turun produktiviti dia. Orang yang macam mana akan berjaya melepasi halangan ni? Bila mana dia apa? Bi an ya'rifa nafsahu. Orang yang mana kenal diri dia. Tu yang diberitahu oleh Imam Ghazali. Mana orang kenal diri dia, dia tak akan takabur, dia tak akan ujub, dia tak akan riak, dan dia tak kurang produktiviti dia walaupun dia dipuji. Kena kenal diri. Kenal diri. Sebagaimana kata-kata disebutkan, man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang kenal diri dia, dia kenal Allah. Kena kenal diri kita ni siapa. Kita ni hebat, kata hebat sebenarnya. Nanti kita cerita. Ada lagi banyak kisah-kisah yang disebutkan dalam ni. Apa respon sahabat-sahabat Nabi, juga tabi'in dan tabi'in, orang soleh, bagaimana cara mereka respon. Orang soleh mestilah akan banyak orang puji, sama ada puji di depan atau puji di belakang. Tapi bila mana mereka dipuji, apa respon dia? Respon dia sangat mengejutkan, sangat surprising. Kita kadang-kadang tak percaya pun, seolah-olah sangat surprising, sangat berbeza dengan diri kita ni. Bila mana kita dipuji, lain. Tapi para sahabat, tabi'in, orang-orang yang soleh, para solehin, bila mana mereka dipuji, tak sama dengan sikap kita, respon kita. Mari kita tengok, insya-Allah. Dia kata apa? Sabar yang tu kejap lagi. Dia sebut apa? Wala yanju minhu illa bi an ya'rifa nafsahu wa yata'ammalu ma fi khatril khatimah wa daqa'iqir riya wa afatil a'mal. Iaitu apa? Cara kita nak mengelak atau menghalang kita daripada rasa ujub, riak, takabur tadi, dengan mengenal diri kita. Dan juga yata'ammal fi khatril khatimah. Kita kena yata'ammal, memerhatikan, membuat koreksi, postmortem, gitulah cara lebih detailnya. Ta'ammal fi khatril khatimah. Bahayanya kesudahan.
Maknanya, contohlah, kita mengaji Quran, suara sedap lah, tak kira lah live di Facebook ke, di Instagram ke, ataupun di rumah ke. Di rumah sekarang ni ahli keluarga je lah ada. Kalau nak puji pun dia orang lah puji kan, PKP, tak ada ke mana-mana. Okey, jadi bila diperhatikan, kita perhatikan apakah bahaya di kesudahannya. Al-umur bi khawatimiha. Umur dikira dari segi khatimah dia. Contohnya kita mengaji Quran, suara sedap, orang puji. Bila orang puji, contoh kita buat dalam live lah, live. Orang puji, oi sedap lah suara ustaz ni, sedap lah suara abang ni, sedap lah. Boleh buat menantu lah, contoh lah kan. Boleh buat menantu lah, anak siapa ni, hey. Jadi, maka datang perasaan takabur, riak, sombong. Maka di situ, apa yang perlu kita buat bila mana datang perasaan tu? Iaitu dia kata, wa yata'ammalu fi khatril khatimah. Dia kena perhati betul-betul. Kita kena perhati betul-betul. Kalau aku sombong, kalau aku riak, maka habis amalan aku ni. Penat je aku buat live setengah jam. Penat je buat live 5 jam. Penat je aku buat ni, tak dapat apa-apa. Kosong terus. Pahala yilat. Keperhatikan pada ending tu. Dapat ke tak dapat? Kalau tak dapat, maknanya kita tak akan dapat. Bila mana datang riak, hangus. Hangus kita punya amalan. Pahala dia. Tak dapat. Maka dia kata perhatikan situ. Fikir situ. Dan juga wadaqaiqir riya. Dan dia kena perhatikan betapa dakiknya, halusnya, halus dan mulusnya ar-riya, penyakit merasa nak menunjuk-nunjuk ni. Sebab apa dia kata halus? Riya ni dia datang dengan pelbagai cara dan sangat halus. Sehingga kita sendiri pun tak tahu aku ni riak ke tak riak sebenarnya. Benda yang halus, benda yang tak nampak, kan? Macam kita sekarang ni lah. Aku sendiri kena corona ke tak? Aku ni positif ke negatif? Betul tak? Sebab benda tu terlalu halus. Sampai kita pun tak tahu kawan kita ni dijangkiti ke, positif ke. Isteri kita sendiri, positif ke negatif. Padahal duduk rumah, tak nampak kan? Nak ceritakan halus tu, dia menyebabkan kita tak tahu dia positif ke negatif ke. Dia ni close contact ke casual contact ke. Nampak? Itu masalah dia. Jadi begitu juga dengan riak. Riak ini dia sangat halus. Mana kita kadang-kadang rasa macam, aku ni riak ke tak riak? Bila orang puji, contohnya orang puji, rajin dia solat, warak dia ni, bagus dia ni, dulu bagus orang ni, dulu dia geng gotik. Contohnya, dulu dia geng gotik. Dulu dia ni geng-geng haprak lah kita kira kan. Geng suka kacau orang, geng pecah rumah, geng kaki judi, kaki arak, minum arak, main perempuan dan sebagainya lah. Tiba-tiba dia hijrah. Maka berhamburanlah pujian datang, kan? Good job bro, tahniah bro, ini bro, itu bro, ini bro. Dalam masa yang sama, kita orang yang menerima pujian ini, kita pun tak tahu aku ni riak ke tak riak. Aku ni riak ke tak riak. Kadang-kadang rasa macam riak, macam nak menunjuk-nunjuk pula. Buat tu sikit live Facebook, buat ni sikit live Facebook, buat ni sikit Instagram. Mentang-mentang follower dah 5 juta kan. Follower dah 5 juta. So dia datang perasaan. Nampak? Perasaan tu datang. Perasaan nak menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk ni tidak semestinya dengan menunjuk harta kekayaan saja, rumah besar, kereta besar. Itu nampak sangatlah menunjuk-nunjuk tu kan. Itu menunjuk-nunjuk cerita lain. Itu satu hal. Menunjuk-nunjuk juga menunjuk-nunjuk dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah. Mengaji. Kita tengah mengaji Quran, kita tengah belajar Al-Quran. Sedangkan kita ni orang baru nak dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ni kita jauh, kita lara. Tapi kita dah ambil jalan untuk live dalam Facebook, dalam Insta. Atas niat awalnya untuk dakwah. Awalnya untuk dakwah. Tak apa, biarlah follower aku dah dapat hidayah ni, biar follower aku pun dapat hidayah. Alhamdulillah, tu bagus. Ni asalnya. Tetapi jangan ingat kita selamat. Jangan ingat kita selamat. Kita tak selamat. Sangat tak selamat bila mana kita beritahu orang kebaikan yang kita tengah buat. Boleh ke tak boleh? Itu bukan kata tak boleh.
Bukan kata boleh. Dua-dua jawapan. Boleh jika kita dapat jaga hati kita. Tak boleh kalau kita tak dapat jaga hati kita. Ustaz, saya tak yakin. Nak kata boleh ke tak boleh? Boleh pun tak. Tak boleh pun tak. Saya tak yakin. Tak yakin, lebih baik jangan. Jangan dulu. Jangan live dulu. Tunggu rasa macam dah ready sikit untuk berdepan dengan pujian-pujian tadi ni. Hamburan. Memanglah mengeji tu ada. Tapi pujian tu, mengeji ni insya-Allah kita boleh handle. Yang dipuji ni kita payah nak handle. Datang dengan perasaan riak. Kadang-kadang kita post. Contohnya kita kata amal yang baik itu tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Tidak perlu ditonjolkan. Kita suruh orang tak tonjolkan amal kebaikan. Tapi post kita tadi tu supaya orang ikhlas lah. Post tu pula dipuji pula oleh orang lain, oleh netizen dan sebagainya. Puji. Bila dia puji, kita pula rasa apa? Oi, aku ni dah boleh jadi ustaz ni. Ramai orang suka kalam-kalam agama ni. Oh, tengok like 2 juta like. Tengok view 5 juta view. Like saja 2 juta. Datang apa perasaan kita? Sekarang zaman orang gila like. Orang gila mencari like. Sanggup upah orang, sanggup bayar orang, sanggup buat itu, sanggup buat ini, sanggup buat menggadai nyawa lah. Buat benda yang pelik-pelik tu sampai boleh mati lah. Buat live, nak mati pun buat live. Sampai gitu kegilaan masyarakat zaman sekarang ni. Jadi na'udzubillah lah, bukan kita lah tu. InsyaAllah bukan kita yang menyaksikan ni. Jadi datang perasaan tu. Walaupun post pasal ikhlas, tetapi jadi kita pula tak ikhlas. Nampak tu? Begitu maknanya orang yang nak post dalam Facebook, dalam Insta, orang yang ramai follower lah terutama sekali, sangat mencabar. Sangat mencabar. Bila-bila masa saja, pahala sedekah dia, pahala ibadat dia, pahala Quran dia, pahala solat dia, pahala dakwah dia, pahala post-post dia, bila-bila masa saja boleh hangus. Ini untuk panduan kita semua. Kita belajar tasawuf untuk kita, bukan untuk orang. Untuk kita yang mendengar, yang ada hati. Yang ada hati untuk kita. Bukan untuk, ni dia ni tak ikhlas ni. Jangan cerita pasal orang. Jangan kata orang tu tak ikhlas, itu bukan tugas kita. Nak menilai, nak menghukum orang. Kita cerita, aku ni ikhlas ke tak? Menilai diri sendiri. Itu tujuan dia. Wa daqaiqir riya. Wa afatil a'mal. Dan bahayanya amalan-amalan. Merosakkan amalan kita. Kena fikir kat situ. Bila mana datangnya perasaan riya, ujub, bangga diri dan takabur. Kena fikir situ. Itu yang disuruh oleh Imam Ghazali. فَإِنَّهُ يَعْرِفُ مِنْ نَفْسِهِ مَا لَا يَعْرِفُهُ الْمَادِحِ. Sesungguhnya dia lebih tahu. Orang yang dipuji tadi, dia lebih tahu pasal diri dia berbanding dengan orang yang memuji dia. Orang puji dia mungkin tak tahu banyak benda. Dia nampak baik satu benda, dia puji. Tapi di sebalik tu, dia tak tahu. Okay. Kita lebih tahu pasal diri kita. Orang yang dipuji lebih tahu pasal dia, diri dia. Walau in kashafa lahu jami'u asrarihi wa ma yajri ala khawatirihi lakaffa al-madihu an madhihi wa alayhi an yuzhira karahat al-madhi bi idlal al-madih. Ini yang nak ceritanya. Ini yang nak cerita. Yang poin penting yang kita sebut tadi, iaitu apa? Walau in kashafa lahu. Dan jikalau tersingkaplah segala rahsia orang yang dipuji tadi, orang yang mengeji, orang yang memuji tadi tahu apa rahsia sebenar kita, apa dalam hati kita yang sebenarnya. Jikalau semua ini tersingkap, orang tahu, terangkatlah tirainya. Orang tahu kita ni sebenarnya banyak dosa. Kita sebenarnya nampak je warak kat luar ni, sebenarnya kita tak warak. Sebenarnya kita ni bukanlah orang yang benar-benar hijrah. Sebenarnya kita tak gini pun. Sebenarnya tujuan kita begini dan begini. Andai kata orang yang memuji itu tahu, nescaya apa jadi? Dia kata, apa yang kita fikir, orang tahu contohnya, apa yang kita fikir gini. Contohnya kita kadang-kadang fikir, aku buat macam ni tujuannya untuk bisnes. Bukan dia ikhlas pun, tapi untuk bisnes. Tujuan untuk tarik follower. Tujuan untuk gini. Tujuan untuk orang dapat puji. Tujuan untuk naik pangkat. Tujuan untuk dipandang hebat sum'ah di kalangan masyarakat.
tujuan begini-begini. Andai kata orang yang memuji itu tahu, andai kata orang yang memuji itu tahu, nescaya dia kata apa? La kaffal madih. Maka orang yang memuji tadi stop. Dia terus tak puji kita. Tak jadi dia nak puji. Kalau dia tahu kita ni yang sebenar dia. Okey. Maka dia kata apa? Apa cara sahabat-sahabat, para tabi'in buat bila mana mereka dipuji? Mereka orang baik, orang soleh, pastilah ramai yang memuji. Maka kita tengok cerita-cerita dia. Wa alaihi an yuzhira karahatal madhi. Maka bila kita dipuji, kita kena menzahirkan bencinya kita pada pujian itu, tak suka kita pada pujian itu, tak senang kita pada pujian itu. Bi'idlal, dengan kita ni macam marah kepada orang yang memuji. Kita kena tunjukkan rasa tak suka dan tak senang bila orang puji kita, tunjuk pada orang yang memuji tu. Kata kat dia. Tu. Oh, pelik ni Ustaz. Takkan kita nak marah dia, dia dah puji kita. Tengok dulu, nanti dulu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhtut turab fi wujuhil madihin." Ini hadis Nabi. Sahih, hadis riwayat Muslim. Hadis ini yang kata apa? Lemparkan tanah ke atas muka orang-orang yang memuji. Baling tanah. Suruh ambil tanah, baling. Kelepuk atas muka, bukan amat nisfu. Orang yang memuji. Baling tanah. Bila orang puji kita, baling tanah. Wah, Ustaz, berat juga Ustaz. Okey, hadis ini difahami dengan dua makna. Sebahagian ulama mengatakan dia difahami dengan makna zahirnya, iaitu memang baling betul tanah kepada orang yang memuji. Bila dia puji, oh handsome lah kau orang ni, baling tanah. Seolah-olah begitu. Tapi jumhurnya mengatakan dia bermakna kinayah. Maknanya kena tunjuk rasa kita tak senang, kita tak suka. Jangan tersengih-sengih macam buruk kena belacan, macam kera kena belacan kan. Tersengih-sengih, tak ada sebab-sebab tersengih. Bila mana dipuji, tersengih-sengih. Sebenarnya tidak. Tapi kena tunjuk rasa tak senang. Tersengih dengan cara, sengih pun ada 2-3 jenis ya. Sengih tapi cara kita tak suka dia puji kita. Oh, cantik baju, cantik kasut, cantik rambut, gitu. Kena tunjuk rasa tak senang, tak suka. Ataupun dalam syarah lain disebutkan, kita buat-buat tak tahu je dia puji. Jangan layan. Jangan layan. Ini cantik baju, cantik kasut. Memanglah ini bukan main-main ni. RM4,000 bro. Cerita-cerita itu layan. Itu berdosa. Dah jadi takabur dan riak, berdosa. Kan? Tapi kalau kita tak layan, insya-Allah okey. Buat-buat tak dengar, buat-buat tak tahu, ataupun tunjukkan body language ataupun memek muka yang kita tak setuju, tak suka. Kenapa kita tak suka? Kau nampak yang zahir je, yang batin aku ni banyak lagi dosa. Aku ni ujub, aku ni riak, aku ni banyak dosa. Aku ni dosa tu, dosa dengan ibu bapa, aku dosa dengan adik-beradik, aku dosa putus silaturahim. Banyak dosa aku ni. Aku ni tak tahu macam mana neraka ke, macam mana ke lagi. Jadi layakkah kita dipuji? Orang puji sebab dia tak tahu kita ni siapa, apa yang kita buat di masa orang tak ada. Tu cerita dia. Maka begitulah maksud dia. Okey. Seolah Nabi sehingga begitu Nabi ajarkan supaya baling tanah ke muka orang yang memuji. Sampai begitu. So apa yang kita sekarang, orang yang memuji pun kena faham lah. Jangan terlalu suka memuji orang. Maddah. Dalam hadis lain disebut al-maddahin. Orang yang suka memuji, dia suka memuji. Sama ada ikhlas tak ikhlas tu cerita lain, tapi suka memuji sebenarnya tak bagus. Bukan itu sebenarnya. Apa itu Ustaz nak keji ke? Tak juga. Apa itu? Tak payahlah, tak payah dua-dua. Puji pun tak, keji pun tak. Diam je. Itulah asalnya ialah as-sumtu, iaitu diam. Kalau perlu bila cakap, itu hukum asalnya. Bila perlu bercakap, tak perlu jangan cakap. Kita cakap tu adalah mungkin ada tujuan dia. Ada sebab musabab. Walaupun nampak macam lara, tapi ada tujuan kita sebenarnya di sebalik tu. Sama ada baik atau buruk. Yang baik alhamdulillah pahala, tujuan yang buruk dapat dosa. Itulah hukum asal dia. Ialah diam. Okey. Kemudian waqala Sufyan bin Uyainah. Ni Sufyan bin Uyainah berkata, ini tabi'in. La yadurrul madhu man arafa nafsah. Tidak akan memberi mudarat pujian itu kepada orang yang kenal diri dia. Orang yang kenal diri dia, dia tahu dia siapa,
orang puji dia tak beri mudarat. Saya teringat kisah dulu bekas Menteri Besar Kedah, Ustaz Azizan. Dia pernah cakap pada dia punya pembantu dia lah, kau ni jangan duk heboh-heboh pasal, yalah bila pembantu rapat dia tahulah pakai zuhud, pakai baju RM19 dia tahu, RM19 90 sen sedekah orang ni tahu, dia je lah tahu kan. Dia warning kepada pembantu dia, kau jangan duk heboh-heboh aku ni pasal hal-hal aku, kebaikan aku ni. Orang tu kata, kenapa pula Ustaz? Tok Guni Aziz kan? Dia ambil kira Tok Guni Aziz. Tok Guni Aziz kan dia war-warkan dia punya kebaikan. Bukan dia lah, orang lain yang war-warkan kan. War-warkan kebaikan dia. Jadi dia jawab apa? Aku ni tak sama dengan Tok Guni Aziz. Aku tak sampai tahap macam tu. Nampak? Ni orang yang kenal diri kita panggil. Orang tu kenal diri dia. Jadi orang yang kenal diri dia, orang puji dia tak akan mudarat. Tapi ramai ke? Banyak mana orang kita ni yang tara tu? Banyak ke? Yang pastinya tak banyak lah. Termasuklah saya. Maksudnya begitu. Maknanya kita kenal diri kita ni siapa. Wa usniya ala rajulin minas salihin. Kisahnya bila mana seorang lelaki, kisah lain kisah berikutnya, bila mana dipuji seorang soleh ini, maka dia jawab apa? Dia doa pada Allah SWT. Dia kata apa? Allahumma inna haula la ya'rifuni wa anta ta'rifun wa anta ta'rifuni. Allahumma inna haula la ya'rifuni wa anta ta'rifuni. Okey. Ya Allah, sesungguhnya mereka yang memujiku ini mereka tak kenal aku. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha kenal aku. Kau lebih tahu aku ya Allah. Jahat dan baik buruk aku ni ya Allah. Dia cakap macam tu. Ini satu contoh bila mana kita dipuji. Amalkan doa pada Allah SWT. Allahumma inna haula la ya'rifuni wa anta ta'rifuni. Mudah dia. Amalkan yang tu. Terusnya. Wa qala akhar lamma usni alaihi. Berkatalah yang lain, orang soleh yang lain, bila mana dia dipuji, Allahumma inna abdaka hadha taqarraba ilayya bimaqtika wa ana ushhiduka ala maqtihi. Bila dipuji dia sebut apa? Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ni mendekatkan aku, mendekatkan diri denganku melalui cara yang Engkau murka. Sebenarnya puji orang ni tak boleh. Tak boleh. Melainkan ada beberapa syarat yang kita dah belajar sebelum ni. Ada beberapa syarat yang kita dah belajar sebelum ni. Bukan boleh sewenang-wenangnya memuji. Okey. Maka dia kata, aku menjadi saksi atas kemurkaannya, kemarahannya. Maknanya jangan puji. Jangan mudah-mudah nak puji orang. Dan bila orang puji, hati-hati kena jaga. Hati kita kena jaga. Wa qala Ali radhiyallahu anhu lamma usni alaihi. Sayyidina Ali pula berkata, bila mana dia dipuji. Orang-orang baik ni memang orang soleh, Khulafa ar-Rasyidin lagi lah, orang yang terbaik. Maka mereka selalu dipuji. Maka dia kata apa? Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Ulang Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Sayyidina Ali sebab apa? Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Bila dia dipuji, ma la ya'lamun, apa yang mereka tak tahu pun dosa-dosa aku buat. Dia orang tak tahu pun dia orang puji tu. Wala tu'akhidhni, janganlah Engkau kira sebagai dosa. Jangan ambil kesalahan tu ya Allah. Jangan ambil sebagai dia salah, sebagai kesalahan. Apa yang mereka yaqulun, apa yang mereka katakan, mereka puji aku tu. Waj'alni khairan mimma yazunnun, bahkan ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Maksudnya lebih baik daripada apa yang mereka puji. Kalau mereka puji ni aku ni dermawan, biarlah aku jadi lebih dermawan lagi. Gitu. Sallallahu. Okey. Tak boleh lama-lama sebab masa dah nak habis. Wa usniya rajulun ala Umar radhiyallahu anhu faqala. Bila Umar pula, bila mana dia dipuji, dia sebut apa? Atuhlikuni wa tuhliku nafsak. Atuhlikuni wa tuhliku nafsak. Adakah engkau nak menghancurkan aku dan menghancurkan dirimu sendiri dengan memuji aku tadi? Umar lagi tegas. Marah terus. Orang puji dia. Atuhlikuni. Kamu nak menghancurkan aku dan kamu nak membinasakan aku dan kamu nak membinasakan dirimu sendiri? Kamu nak suruh aku dapat dosa dan kamu yang memuji pun dapat dosa? Kena marah.
Jarang tu zaman sekarang ni orang puji kena marah. Tengok. Wa usniya rajulun ala Ali karamallahu wajhah. Okey. Ada orang puji Sayyidina Ali pula. Lagi sekali cerita lain. Sayyidina Ali jawab apa? Ana duna ma qulta wa fawqa ma fi nafsik. Aku tidak seperti yang kamu kata. Aku tidak seperti apa yang kamu kata. Dan aku di atas apa yang ada pada dirimu. Saya nak ceritakan, aku tak gitu pun. Kau puji aku gini-gini berani, kau puji aku berani, kau puji aku hebat, aku tak hebat. Ini cara bagaimana para salihin, para sahabat, para tabi'in, para salihin berdepan dengan pujian. Inilah jalan kita. Inilah cara kita. Inilah hidup kita yang perlu kita ambil pengajaran, ambil manfaat supaya kita jadi seperti mereka. Mereka ini orang yang antara orang-orang yang dijanjikan syurga oleh Allah SWT. 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Allah SWT dah jamin syurga. Maka kita nak masuk syurga, kita kena follow dia orang ahli syurga. Sekali itu dahulu, moga kita bermanfaat pada kuliah pada malam ini. Aku lihat hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.